Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Bersama-sama saya Suaran Shah dalam Berita Pagi Sabah edisi Khamis 16 November 2023. Sebanyak 514 premis perniagaan di seluruh Sabah diperiksa Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup KPDN sepanjang 7 hari pelaksanaan skim harga maksimum musim perayaan SHMMP Deepavali 2023 yang berakhir semalam. Bagaimanapun tiada sebarang pelanggaran undang-undang dikesan dengan kesemua peniaga mematuhi peraturan SHMMP yang ditetapkan. Pengarah KPDN Sabah Georgie Abbas berkata, sepanjang pemeriksaan dijalankan, penguatkuasaan secara berhemah juga dilaksana dengan memberi pendidikan, nasihat dan amaran kepada para peniaga supaya mematuhi undang-undang yang berkuat kuasa dan mengamalkan perniagaan yang beretika. Mengenai statistik keseluruhan pemeriksaan SHMMP Tahun Baru Cina, Hari Raya Puasa, Pesta Keamatan dan Deepavali yang dilaksanakan sepanjang tahun ini, Georgie memberitahu 4,035 premis telah diperiksa di seluruh negeri. Daripada jumlah itu, 4 kes direkodkan atas kesalahan di bawah Akta Kawalan Harga dan Anti Pencatutan (AKHAP) 2011 dengan nilai kompaun RM700 dan nilai rampasan RM684.60 sen. Beliau juga memaklumkan anggota penguatkuasa KPDN Sabah akan sentiasa berada di lokasi tumpuan orang ramai membeli belah seperti pasar awam, pasar tani dan pasar raya untuk menjalankan pemeriksaan dan pemantauan setiap hari. Ia sebagai langkah untuk menstabilkan harga barangan serta memastikan keberadaan bekalan di pasaran mencukupi, mudah didapati dan dijual pada harga ditetapkan. Golongan wanita diingatkan sentiasa berwaspada dengan pelbagai tawaran menarik di media sosial bagi mengelak menjadi mangsa penipuan skema. Langkah itu penting kerana kes melibatkan penipuan skema semakin berleluasa sejak kebelakangan ini. Sehubungan itu, Pengerusi Jawatan Kuasa Wanita dan Media merangkap Ahli Induk Majlis Penasihat Wanita Sabah MPWS, Dato' Eliza Goh menyambut baik penganjuran program meningkatkan kesedaran wanita mengenai penggunaan media sosial yang beretika. Ini kerana golongan berkenaan sering dikaitkan dengan media baharu dan lebih cenderung untuk mengikuti trend terkini. Dato' Eliza berucap merasmikan seminar peranan media sosial mempengaruhi minda wanita yang turut mengupas isu berkaitan penipuan skema di media sosial. Mengenai program ini, beliau berharap ia dapat membantu wanita untuk lebih berwaspada selain memanfaatkan penggunaan media sosial untuk meningkatkan kehidupan mereka khususnya dari segi ekonomi dan sosial. Penjara Pusat Kota Kinabalu dinobatkan Johan Program Musikal Muhibah 2023, manakala naib Johan dan tempat ketiga masing-masing dibendangi Pusat Koreksional Labuan dan Penjara Wanita Kota Kinabalu. Hadiah berupa wang tunai, piala dan sijil penyertaan kepada pemenang disampaikan Pengarah Bahagian Pengurusan Banduan Ibu Pejabat Penjara Malaysia Komisioner Penjara Ajidin Saleh di Kota Kinabalu. Ketika ditemui, Ajidin berkata program musikal Muhibah merupakan salah satu usaha memulihkan penghuni penjara melalui bidang kesenian dan kebudayaan sebagai terapi pemulihan sejajar dengan visi Jabatan Penjara Malaysia. Seni budaya berupaya membentuk sikap yang lebih peka dan kreatif, seterusnya membantu mewujudkan jati diri yang positif. Membawa perubahan baru dalam diri mereka bila mereka dibebaskan. Jadi mereka tidak menjadikan sisi gelap mereka itu berterusan, dan yang sepatutnya sisi gelap mereka itulah yang harus diteladani dan menjadikan sumber inspirasi dengan proses pemulihan telah kita buat. Katanya program ini menjadi serampang dua mata bagi menyampaikan mesej pencegahan jenayah kepada pelajar serta komuniti selain memupuk kesedaran nilai kasih sayang antara sesama. Seorang lelaki maut dipercayai terkena renjatan elektrik daripada sebuah lori yang terbakar di Kampung Samparita, Kota Marudu Selasa lalu. Bangsa 56 tahun merupakan seorang pekerja syarikat yang sedang menjalankan kerja-kerja pembinaan jalan di sekitar daerah itu. Ketika dihubungi RTM, Ketua Polis Daerah Kota Marudu Superintendent Zairul Nizal Ishak berkata,
Pihaknya menerima panggilan kejadian itu kira-kira 11.50 pagi. Hasil siasatan mendapati seorang pemandu lori yang juga pekerja syarikat sedang menurunkan tanah daripada trak lori terkena wayar elektrik menyebabkan lori berkenaan terkena rencatan dan terbakar. Mangsa yang berada di luar kenderaan cuba membantu dengan membuka pintu lori tersebut namun terkena rencatan dan meninggal dunia di lokasi kejadian. Kes diklasifikasikan sebagai mati mengejut. Sementara pemandu lori yang cedera dihantar ke Hospital Kota Marudu untuk rawatan lanjut. Isu kesihatan mental bukanlah perkara baharu dalam kalangan masyarakat. Percaya atau tidak, 1 daripada 5 individu mengalami sejenis penyakit mental. Bagaimanapun, orang ramai perlu mengetahui perbezaan antara isu kesihatan mental dengan penyakit mental, sekaligus mengelak stigma yang boleh memudaratkan pesakit. Ikuti perkongsian wartawan Ranggina Mariam Mustari. Stigma tercetus hasil kejahilan masyarakat yang kurang kesedaran dan maklumat berkaitan masalah kesihatan mental. Ia menyebabkan mereka menjauhkan diri serta mengelak untuk bercakap mengenai perkara itu yang dianggap boleh mengaibkan mereka. Gila, anxiety dan kemurungan. Gelaran yang sering dikaitkan dengan individu yang mengalami masalah kesihatan mental. Kita kena bezakan isu kesihatan mental dengan penyakit mental. Dua perkara yang berbeza lah. Kesihatan mental ni sesuatu yang kita semua ada. Tapi mungkin tahap-tahap berbeza lah. Masalah kesihatan mental perlu dirawat segera bagi mengurangkan tempoh individu terbabit berada dalam keadaan tidak stabil. Saya ingin tekankan di sini masalah kesihatan mental adalah masalah yang sepanjang hayat. It's a lifelong illness. Jadi memang kebarangkalan dia untuk sembuh sepenuhnya adalah sangat tipis. Berdasarkan statistik Hospital Mesra Bukit Padang HMBP Kota Kinabalu, sejumlah 6,300 pesakit luar direkodkan sepanjang tempoh 3 bulan pertama tahun ini. Namun, masih ramai individu dipercayai enggan tampil mendapatkan rawatan. Kenapa individu yang menderita masalah kesihatan mental ini tidak mahu mendapatkan rawatan adalah disebabkan oleh stigma. Stigma ataupun rasa takut, rasa akan dinilai oleh orang lain apabila dia mendapatkan rawatan. Kita juga berharap keluarga membenarkan mereka menjalani seperti manusia yang lain, membenarkan mereka bekerja. Dengan itu mereka boleh mampu membiayai diri mereka sendirilah, seterusnya mengurangkan beban keluarga itu. Menyedari kepentingan sokongan keluarga dan masyarakat, Jabatan Kesihatan Negeri mengambil langkah proaktif mendekati orang ramai sempena sambutan Hari Kesihatan Mental Sedunia baru-baru ini. Majlis ini memberikan kami kesedaran untuk betapa pentingnya menjaga kesihatan mental. Tips untuk mengelakkan daripada kesihatan mental seperti macam buat apa yang kita suka. Terus tu mungkin macam shopping, makan gitu, berjoging dan sebagainya lah. Masalah mental dalam kalangan remaja zaman sekarang ni dia semakin meningkat. Jadi cara untuk saya tangani dia, contohnya saya boleh minta, saya luahkan perasaan saya kepada orang-orang terdekat, macam cikgu ke, bestie saya ke, family. Saya tahu yang macam mana sakit mental ni juga dia ada pandangan-pandangan dia lah. Kita tidak boleh pandang diorang ni sakit mental ni macam orang kata sakit mental ni benda biasa. Sebenarnya benda ni bukan perkara biasa lah. Harapan saya bila kita bercakap kesihatan mental tu, itu sesuatu yang tidak lagi jadi tabu atau stigma. Dengan itu mungkin kita dapat lebih ramai orang yang boleh mendapat rawatan, yang boleh mendapat sokongan, yang boleh mendapat bantuan. Sesungguhnya, kesedaran dan pemahaman masyarakat terhadap isu kesihatan mental mampu menggalakkan pesakit mendapatkan rawatan. Kesihatan mental milik semua, hentikan stigma. Itu tema Hari Kesihatan Mental Sedunia tahun ini. Justru, marilah kita bersama-sama berganding bahu untuk menghentikan stigma negatif terhadap pesakit-pesakit mental di luar sana. Ranggina Mariam Mustari, RTM.
Baik, berita pagi Sabah berakhir di sini. Menyusul selepas ini berita pagi Sarawak. Dari sungai hingga ke segara, Palestin pasti merdeka.